Kak Saurah Awi, sama kita Ustaz Fadli, Ustaz Fadli pun ada bersama kita. Abu Ramadan, Haji Asri, masya-Allah, guru saya pun ada bersama, walaupun dengan kesibukan harian dia setiap hari orang colek dia merata. Tapi masih boleh melapangkan waktu untuk bersama-sama dalam pengajian. So apa lagi alasan kita kan, orang yang Allah bagi penuh kesibukan pun masih boleh belajar. So kita sepatutnya it should be IR Ustaz Fazli Azmi pun ada bersama saya, guru dan sahabat saya juga, insya-Allah. Dan macam biasa, insya-Allah malam ni di penghujung kita akan ada hadiah RM200 untuk pemenang Kahoot game. So standby, saya dah tengok soalan-soalan malam ni agak sedikit teknikal. Sebelum ni kita 2 hari dah kita buat soalan yang cak-cak ayam kan. Malam ni soalan yang agak teknikal sikit. Tapi senang. Kalau tuan-tuan dengar kuliah secara secara normal ataupun secara ada tumpuan sikit pun, insya-Allah malam ni tuan-tuan boleh jawab. Malam ni ingat, ajak kalau boleh buat tuan, kenapa Kahoot ni, untuk makluman 3 hari lepas yang menang adalah Muhammad Fuad. Muhammad Fuad ni yang menang 3-3, 1, 2, 3 tu adalah anak beranak dia. Suami, anak laki dan anak perempuan dia. So RM200 tu dia orang dapat dekat anak beranak lah. So rezeki anak-anak dia lah pada saya. Sebab kita tak letakkan syarat, dia mesti wajib satu family seorang. Tak ada masalah. Pada saya kalau, dan dia kata, Ustaz terima kasih, dia kata anak-anak dia jadi excited hari-hari tunggu kuliah. Dan pengajian kita pula berkaitan kitab fiqh. Maka kenalah kepada anak-anak tu belajar. Sebab dia nak melalui fasa, macam mana nak solat, macam mana nak mandi wajib, macam mana nak kenal bab air, macam mana apa itu rukun iman atau rukun Islam, apa itu bab puasa, apa itu bab zakat. So bila dia nak melalui fasa tu, of course lah dia kena faham berkaitan bab fiqh yang menjadi kewajipan kat atas dia. So ajak anak-anak main dengar sekali. Di penghujung sekali lagi, ajak anak-anak join sekali. Biar dia tekan, baru dia excited tu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Baik, kita akan menyambung bacaan kitab kita. Itu dah kita selesai berkaitan bab pembahagian air. Kita dah selesai bab pembahagian air. Apa itu air 2 kolah dan sebagainya. Apa itu air yang suci, yang menyucikan. Apa itu air yang suci tapi makruh. Dia suci air itu tapi makruh untuk digunakan. Apa air yang tidak suci dan tidak menyucikan. Ni Muhammad Fuad Sazali. Malam ni insya-Allah ajak lagi anak-anak. Tak ada masalah. Siapa rezeki, siapa dapatlah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat dan kebaikan. Cuma kalau tanya saya, tuan-tuan nak mudah ingat apa yang disebutkan, tuan-tuan tulis di sini. Tulis di skrin tu, bagi keluar dekat mesej. Secara tak langsung tuan-tuan akan bantu orang yang mungkin datang kemudian tapi dia tengok syarat mandi wajib dari segi makna, dari segi lughah macam ni, dari segi syarak macam ni. At least kita membantu insya-Allah. Dan sebelum tu insya-Allah mohon jasa baik semua yang menonton ni, ada lebih kurang 270 orang ni, untuk share dan tag kawan-kawan kita yang kita boleh harapkan untuk dia bersama-sama dalam pengajian untuk malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran pahala untuk kita semua. Baik, fasal yang ke-9. Qala musannif rahimahullah taala, amin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Syekh Salim rahimahullah taala menyebut pada fasal yang ke-9. Fasal yang ke-9 malam ni tajuk yang sangat penting kepada kita, yakni berkaitan faslun mujibatul khusli sittatun, yakni bab yang mengatakan bahagian mandi wajib. Berkaitan mandi wajib. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifas wal wiladah wal maut. Sebab-sebab yang disebut dengan faslun mujibatul khusli sittatun, sebab-sebab yang mewajibkan mandi wajib, disebut nama yang kita dok panggil, orang Melayu ni panggil mandi wajib. Maka bila sebutkan mandi, untuk yang dikatakan apa makna mandi yang pertamanya, kita dok sebut mandi ni apa maknanya, baik dari segi bahasa. Ingat ni, saya ulang, dari segi bahasa, mandi ialah mengalirkan air pada sesuatu. Makna mandi ni mengalirkan air kepada sesuatu. Orang duk kata bagi mandi, adakah mandi manusia ke tak? Bagi mandi kereta, tu bagi mandi. Car wash tu adalah mandi kereta asalnya. Sebab apa? Dia mengalirkan air ke atas sesuatu. Bagi mandi motor, tu mandi. Ataupun bagi mandi binatang, kita ambil kita punya kucing, bagi mandi dia, mengalirkan air di atas tubuh badan dia, maka itulah makna ataupun disebut dengan dari segi bahasa. Makna dari segi bahasa, mandi
adalah mengalirkan air pada sesuatu senang. Habis dia kata, Ustaz, saya tengok Piramli dia buat cerita mandi tak pakai ayak pun, dia ambil masuk ayak, dia tukar sejuk, dia buat macam ni, buah air mata. Lepas tu dia keluar buat mandi. Tu tak kira mandi. Tu dia panggil mandi kecoh. Mandi adalah mengalirkan air kepada sesuatu. Ya, terima kasih Kak Tip BJ. Kak Tip ni adalah guru. Allahumma salli ala Muhammad, guru saham saya ni. Di antara orang yang banyak membantu. Baik, maka ingat yang pertama, takrif dia mudah, yang makna dari segi bahasa, mandi ni mengalirkan air pada sesuatu. Baik, dari segi syarak pula. Dari segi syarak, ia bermaksud mengalirkan air ke seluruh tubuh badan dengan niat tertentu. Makna dari segi syarak pula, maksudnya mengalirkan air ke tubuh badan, ke seluruh tubuh badan ni. Dengan niat yang tertentu. Maksudnya niat ada niat, ada mandi yang mandi sunat, ada mandi yang mandi wajib, ada yang mandi disebut dengan mandi nazar. Mandi itu sendiri ada banyak kategori dia. Nanti kita akan bahaskan mana mandi wajib, mana mandi sunat, mana mandi yang makruh, dan ada juga mandi yang haram. Jangan dah buat main, mandi haram pun ada. Bukan haram tak mandi. Tapi yang mandi itu menjadi mandian yang haram. Baik, nanti kita akan bincang. Baik, bersama kita juga Ibu Faridah Hani pun ada, masya-Allah. Guru dan juga Ibu Ana lah yang banyak menasihati dalam bab korporat di Darul Murtada sendiri dan dalam bisnes, masya-Allah. Baik, ada 6 perkara yakni yang disebutkan dengan syarat ataupun benda-benda yang disebut dengan mandi yang kena mandi wajib ni, ada 6 benda yang menyebabkan tuan-tuan dan saya kena mandi wajib. Hukum, baik. Hukum mandi wajib itu sendiri ada beberapa keadaan. Hukum mandi itu ada beberapa keadaan. Yang saya kata tadi, mandi wajib, makruh, sunat, haram dan juga harus. Baik, apa itu mandi wajib? Yang pertama dalam bab mandi, apa mandi wajib? Waktu mana yang disebut wajib kena mandi? Yakni seperti mandi wajib ataupun mandi sunat nazar. Yang pertama, mandi ni jadi wajib bila? Bila kena mandi wajib. Yang kedua, di antara waktu yang wajib kena mandi adalah nazar. Apa makna nazar ni? Maksudnya gini. Tuan-tuan, kita ada orang dia kata dia nazar, aku kalaulah tahun ni aku dapat jumpa lagi Ramadan. Contoh keadaan. Kalau tahun ni aku dapat jumpa lagi Ramadan, maka aku nazar aku nak mandi. Dia nazar secara khusus, memang dia nak mandi. Maka ketika masuknya 1 Ramadan, terbitnya anak bulan menandakan masuknya 1 Ramadan, maka dia wajib menunaikan nazar dia untuk mandi. Walhal mandi itu sendiri bukanlah wajib, dia adalah harus. Tetapi disebabkan dia bernazar, maka benda yang harus atau benda yang sunat bertukar menjadi wajib, kecuali benda yang haram. Dalam agama Islam, nazar benda yang haram tidak wajib dilakukan. Contoh di nazar apa? Dia kata, aku kalaulah coronavirus ni selesai, aku nak minum arak, maka haram melaksanakan nazar tersebut. Ataupun orang perempuan yang mengandung, kadang-kadang dia main satu bentuk keinginan, craving. Dia teringin benda yang pelik-pelik. Dia kata apa? Dia kata, abang, sayang tak kira, sayang nak ayak ketum. Jam. Dia kata nak ayak ketum, nak koroi, nak benda-benda yang merepek, benda yang haram, maka tidak wajib ataupun tak kena ditunaikan nazar tersebut. Nazar benda yang harus boleh. Contoh dia kata apa? Kalaulah dah coronavirus ni selesai, dia kata aku nak puasa 3 hari. Maka selesai coronavirus nanti, maka wajib dia kena selesaikan. So yang pertama, mandi ni hukum dia boleh jadi wajib ketika mana mandi wajib itu sendiri, mandi hadas ataupun mandi yang dinazarkan. Yang kedua, boleh menjadi sunat. Bila mandi menjadi sunat? Seperti mandi-mandi yang disunatkan. Apa mandi-mandi yang disunatkan? Seperti mandi Aidilfitri. Mandi Hari Raya Aidilfitri itu mandi sunat dah tu. Maksudnya bangun pagi sebelum nak mai semayang, nak pergi dengar khutbah, kita mandi siap-siap. Niatlah sahaja aku mandi. Mandi pagi tu mandi Aidilfitri. Kerana Allah Ta'ala, ataupun Adil Adha, tu mandi-mandi yang disunatkan. Yang ketiga, bila mandi menjadi harus, yang disebut dengan mubah.
jika dengan tujuan hanya untuk membersihkan badan dan tidak disertai niat untuk kebaikan. Maksudnya bila jadi harus ni, bila saja-saja mandi. Nah, tadi maghrib tadi kan kita masuk layak mandi. Sebab memang dalam clock time kita, waktu kehidupan kita tak ada. Maghrib di Malaysia kita kena mandi. Bangun tidur kena mandi, pukul 7, pukul 6 tu dah mandi juga. Dan dia tak sertakan dengan niat apa-apa. Maksud tak disertakan niat ni saja je masuk mandi, dia hanya menjadikan itu sebagai adat. Walhal adat itu boleh bertukar menjadi ibadat bila hanya disertakan dengan niat. Kan kita dah bincang bab niat. Al-Imam An-Nawawi menyusun hadis yang pertama dalam kitab Matan Arba'in, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap daripada amalan yang kita lakukan berteraskan bermula daripada niat. Maka lepas ni tips dia, tuan-tuan, tips mahal ni, tolong salin dan ingat. Lepas ni nak buat apa pun benda yang harus. Harus ni apa? Makan, minum, kencing, berak, pakai. Benda-benda yang harus lah. Keluar kerja, balik kerja, apa semua tu benda-benda yang harus. Niatkan agar setiap benda itu adalah untuk ibadah. Aku niat nak mandi ni sebab Allah sukakan kebersihan. An-nazafatu minal iman. Nabi suka kebersihan dan Allah tu sendiri tu sukakan kepada kecantikan dan kebersihan. Maka aku mandi ni sebab nak mencantikkan, mewangikan tubuh. Nak kepada hadis yang Nabi SAW sebut. Ataupun nak tidur. Kita nak tidur. Niat, ya Allah, aku nak rehatkan tubuh badan ni sebab apa? Untuk nak menguatkan diri untuk buat ibadah lagi lepas ni. Dapat pahala. Daripada benda harus, dapat kepada harus yang secara adat, boleh jadi kepada harus kepada ibadat. Senang je. Niat je. Tapi kalau mandi tak niat apa-apa, saja masuk belayak, berum ayak keluar, tak tahu tahuan punca. Maka tetap dapat dari segi hukum itu harus jadi mubah. Bila mandi menjadi makruh? Mandi dengan cara menyelam bagi orang yang berpuasa. Bulan Ramadan dia pi Pantai Merdeka. Bulan Ramadan dia pi di candi ke apa? Pi mandi air terjun ataupun mandi kolam ataupun dia mandi sungai ataupun saja terjun dalam kolah beli air. Sebab dia kata panas sangat ustaz, tak tahan dia pun terjunlah dalam air dan sampai selam. Kalau sekadar dia masukkan badan, tak selam, maka tak ada masalah lagi. Cuma berlaku perbahasan, ulama kata boleh jadi makruh. Tapi ni dia pergi terjun hingga tenggelam terus, maka hukumnya adalah makruh. Kalau tak puasa tak apa tuan-tuan, selam tak bangun-bangun pun tak apa. Tapi waktu tengah berpuasa, sama ada puasa sunat ataupun puasa bulan Ramadan, ini puasa wajib, maka wajib ke atas dia kena menjadi makruh kalau dia menyelam. Ini hati-hati. Yang bilakah pula mandi menjadi haram? Ada tak mandi jadi haram? Ada. Yakni ketika mandi menggunakan air rampasan ataupun air curi. Kita tengok jiran sebelah kita ada paip rumah, depan rumah dia. Kita pun balik sebabkan fasa PKP ni. Bini abang dah, abang jangan masuk rumah kalau tak mandi. Kita pandai, dia kata kalau aku mandi pakai air rumah sendiri, nanti bil air naik. So dia buat apa? Dia balas hak jiran sebelah punya bil air. Paip. Buka paip air rumah sebelah, pergi tibai. Maka daripada curi ataupun rampasan itu, mandi itu menjadi mandian yang haram. Ataupun rampasan ataupun ambil daripada hak orang lain, digunakan untuk secara peribadi. Dalam bab ni juga berlaku perbahasan. Tuan-tuan rahmati Allah. Ada orang yang jadi passion, dia pergi masjid, dia suka duk basuh kereta, basuh motor. Hati-hati, itu adalah hak orang ramai. Masjid ni adalah hak milik orang ramai. So dia kata, ustaz, saya pun ada hak juga. Ya, tapi janganlah buat benda yang boleh mendatangkan fitnah. Dia pergi di masjid, dia relax, dia pergi mandikan air kolah masjid sampai hari-hari. Padahal rumah dia dapat air. Walaupun masjid itulah hak mutlak orang ramai, tetapi janganlah buat benda-benda yang boleh mendatangkan fitnah, yang menjadikan diri kita bakhil. Maka lima keadaan yang mana wajib, harus, sunat, makruh dan juga haram. Baik, daripada 6 perkara ini. 6 perkara ini tu berbalik kepada tajuk tadi. Kan dia kata ada 6 benda yang diwajibkan kita kena mandi wajib, maka dia berbalik. Dia kata dalam kitab Arab ni, dia kena balikkan balik dhamir tu ke mana dan sebagainya. Itu adalah cabaran lah nak baca dalam bahasa bab kitab Arab ni.
Nah, baik, daripada 6 perkara ini itu adalah berbalik kepada mandi wajib. 3 khas untuk perempuan sahaja dan 3 untuk lelaki dengan perempuan. Daripada 6 yang mandi wajib ni, 3 adalah khusus hanya kepada perempuan. Maksudnya perempuan saja yang akan kena mandi wajib disebabkan ni. Laki tak ada keluar benda ni. Adapun lagi 3 adalah di antara lelaki dan perempuan. Maknanya lelaki cuma ada 3 syarat yang diwajibkan mandi wajib. Adapun pada perempuan ada 6. Laki ada 3, perempuan ada 6. Baik, yang pertama 3 khas untuk perempuan sahaja. Baik, kita bincang yang perempuan dulu disebabkan kebanyakan yang dengar live ni adalah orang perempuan. Kita ambil yang perempuan dulu. Yang pertama bagi orang perempuan, syarat yang bila kenanya benda ni, berlakunya benda ni, maka wajib dia kena mandi wajib. Yang pertama adalah ketika keluarnya darah haid. Bila keluarnya darah haid, maka wajib ke atas seorang perempuan itu setelah keringnya haid tadi, wajib untuk dia mandi wajib. Nanti kita akan detailkan berkaitan haid. Nanti saya akan detailkan berkaitan apa itu haid. Yang kedua, ketika keluarnya darah nifas ataupun selesainya darah nifas. Selesai kita bersalin, maka orang perempuan ni Allah bagi keluarnya darah nifas. Darah nifas dalam mazhab Syafi'i maksimum 60 hari. Contoh keluar darah nifas habis 45 hari, 44 hari dah kering dah, maka dia wajib kena mandi wajib. Yang ketiga, ketika wiladah. Apa ni darah wiladah? Perbezaan nak mudah ginilah, darah wiladah yang keluar sebelum daripada bersalin ataupun ketika melahirkan, itu adalah darah wiladah. Adapun nifas adalah selepas daripada salin. Baik, 3 yang wajib bagi lelaki dan perempuan pula. Ingat, 3 yang wajib bagi perempuan, haid, nifas, wiladah. Haid, nifas, wiladah. Adapun 3 yang wajib bagi lelaki dan perempuan pula. Maksudnya kalau berlaku antara 3 ni, wajib pada lelaki dan perempuan. Orang perempuan orang lelaki jangan duk buat karut. Dia kata, ustaz saya tak boleh mayang ni. Dia kata sebab apa? Mai haid. Jangan duk buat main dengan benda-benda syarak. Sebab ada orang lelaki kadang-kadang dia buat panggil huduh gitu. Dia memang saya faham dia nak melawak main dan sebagainya, tapi ingat itu adalah benda yang Allah hanya anugerahkan. Allah bagi pada orang perempuan. Tak kita takut kalau Allah buat main kat kita tak berhenti darah keluar pun orang tahu. Jangan duk buat lawak lah benda-benda macam tu. Kadang-kadang kita tengok malu kita. Ada 2-3 influencer orang yang orang kenal di Malaysia. Sepatutnya orang macam ni tak usah bagi terkenal lah tuan-tuan. Boleh mengundang maksiat, boleh mengundang bala Allah. Dia buat pula dia asal genetik tu dibuktikan adalah lelaki. Wallahu alam, kalau dia ada kemaluan, 2 kemaluan ke, wallahu alam, yang tu dia dengan Allah, takkan kita nak pergi check kot kan. Tapi dari segi genetiknya, pendaftaran di Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Mufti sendiri sahkan kata dia adalah lelaki. Sajak tu kan, kita doa lah moga Allah bagi taufik hidayah. Seumur hidup saya tak pernah tengok orang perempuan dia post dekat Instagram ataupun Facebook kata dia cerita ke orang kata alhamdulillah turun darah haid. Tak pernah jumpa. Kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan habaq. Tapi yang kata Mamat Sajak ni, saya pun tak tahu apa benda yang dia nak perhatian ni, kurang kasih sayang kot. Dia boleh post, dia buat status, dia kata alhamdulillah mai haid dan sebagainya. Orang perempuan ni kalau mai dia panggil apa? PMO bila mai haid ni, dia mood dia tak elok, tapi dia seorang ceria pelik macam sangat. Sampai tahuan punca lah. Tu yang saya baca macam situ jadi, ya Allah, pelik lah dia ni. Tak tahu ni Instagram ke apa. Tak tahu macam lain. Saya rasa tak ada orang perempuan. Saya tak pernah tengok ke ada orang perempuan yang suka. Dia bangga nak cerita ke orang, alhamdulillah hari ni haid keluar kali pertama, hari kedua keluar berapa kuantiti, ada tuan? Tak ada. Secara fitrah bagi wanita, benda tu dah benda yang malu. Kita kalau keluar haid ni, dia jadi mood tak apa nak elok. Dia kira jangan dia buat pasal. Laki-laki yang suami tahulah. Orang perempuan kalau haid ni jangan dia buat pasal. Hang buang stokin setiap tempat pun boleh berkelih. Berkelih habis meletup rumah-rumah kadang-kadang. Bukan sebab fasa dalam keadaan ketika tu dia tak apa nak stabil mood dia. Tapi dia ni seorang je. Dia ni boleh tak kat muzium negara dah ni. Dia seorang bangganya boleh
boleh pula dia buat keluar status, dia kata dia dah main haid dan sebagainya, macam Allah, kita wallahu alam lah. Maka jangan buat main lah pada orang lelaki ni. Tak usah buat lah benda-benda merepek macam tu. Adapun yang wajib bagi lelaki dan juga perempuan, yang pertama adalah jima', yakni hubungan suami isteri. Maksudnya berjima' ataupun melakukan hubungan seks ataupun hubungan suami isteri, maka wajib kena mandi, wajib lelaki dan perempuan. Sekarang kita akan bincang secara detail macam mana hal keadaan had untuk mandi wajib. Yang kedua, ketika mengeluarkan air mani, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki keluar air mani, mandi wajib, perempuan pun wajib kena mandi wajib. Yang ketiga, kematian. Kematian kan wajib kena bagi mandi, mandi wajib lah tu. Maka wajib. Yang jangan risau, yang keenam ni semua akan kena bagi mandi wajib, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tak wajib dimandikan. Syahid ni syahid yang hakiki betul ni, yang dia berperang di atas jalan Islam dan dia mati di atas jalan Islam. Apa makna berperang di atas jalan Islam? Berperang ni memang zahir, dia berperang di atas medan peperangan yang betul, dan dia mungkin kena tembak, dia kena sembelih, dia kena bom, maka dengan jasad yang ada itu tidak wajib untuk dimandikan. Terus kena boleh ditanamkan berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, di antaranya ketika berlakunya perang Uhud. Ketika berlakunya perang Uhud, 70 daripada kalangan sahabat yang syahid ditanam ataupun dikebumikan mereka tanpa dimandikan, menunjukkan kemuliaan para malaikat dan bidadari Allah Subhanahu Wa Taala yang memandikan mereka. Maka 6 tadi keadaan, yang 6 ni 6 pada perempuan, 3 kepada lelaki. Haid, nifas, wiladah adalah khusus untuk perempuan. Adapun pada lelaki dan perempuan ketika jima' ataupun melakukan hubungan suami isteri. Yang kedua, ketika keluarnya air mani. Yang ketiga ataupun yang keenam kepada keseluruhan, ketika berlakunya kematian. Baik Ain Mahaziz, sudah paling lambat. Mai dah, tak apalah Ain, yang penting hang mai sudah. Jangan tak mai langsung. Nur Amira Kamil pun join dah. Dia mesti depa ni partner orang. Macam mana pun tak tahulah, mesti depa ada orang. Disebut dalam kitab Kasyifah Asy-Syaja'. Baik, yang pertama, memasukkan hasyafah, yakni kepala zakar ke dalam faraj. Apa makna memasukkan? Memasukkan ni adalah di sini bermaksud kemaluan lelaki, yakni hasyafah. Hasyafah tu adalah kepala kemaluan. Benda ni nak bincang jadi malu pun kena bincang. Nak buat macam mana? Sebab benda ni berkaitan hukum. Sebab apa dibincangkan? Sebab bila berlaku keadaan kita takut. Berlakunya keadaan yang dia main rasa sangsi, nak syok, nak kena mandi wajib ke tak ni, nak kena mandi wajib ke tak. Kita takut waktu kena mandi wajib, kita tak mandi wajib. Esok semayang, dalam keadaan semayang yang sedang kita berhadas besar, solat tidak sah walaupun semayang tarawih 40 rakaat sekalipun. Maka tu kena bincang. Tak apa, kita bincang just untuk kefahaman. Malu pun malu, kena bincang. Nak buat macam mana? Saya nak baca lagi malu, hampa tak apa dengar. Baik, yang pertama, apa makna ilaj? Ilaj ni maksud, yakni memasukkan. Di sini bermaksud kemaluan kepala lelaki ni hasyafah, yang disebutkan dengan al-kamrah. Maksud kemaluan ni, batang kemaluan itu di hujung tu, di depan tu adalah kepala, disebut dengan hasyafah. Yakni mengikut kadar ukurannya bagi orang yang ada kemaluan. Maksudnya yang ada zahir kemaluan. Masuk ke dalam kemaluan perempuan, yakni isteri dia, sehingga ke had yang tidak wajib dibasuh pada ketika mandi wajib, yakni di kemaluan perempuan tersebut. Jika zakar tidak masuk ke had kepala, yakni tidak mandi wajib, tidak wajib untuk mandi wajib. Maksud gini. Maksudnya baru nak bersama suami isteri. Baru nak bersama. Baru nak bersama, tengok-tengok jiran sebelah tekan loceng, ting tong. Oh, takkan potong lain lah. Tapi kita pun pi jiran tu main duk sembang pula. Jadi terlupalah tadi nak berjima. Contoh ni, bagi contoh, jangan bukan betul, saya nak bagi faham. Jadi jiran main, kita pun pi dekat dia, Allahumma salli alaihi wasallam, dia pun katanya sampai lupa dah nak berjima.
Maka adakah wajib mandi wajib? Kalau selagi tidak memasukkan kemaluan, yakni hasyafah ke dalam kemaluan isteri, maka tak wajib mandi wajib ketika tu. Bila dah sejam sembang, bini sampai lena ataupun suami pun dah lena, habislah. Tak ada, tak berjimat. Lepas tu dia duduk confuse. Aku kena mandi wajib sebab tadi dah mukhadimah dah sikit. Tapi belum memasukkan di antara Allah maksudnya tak masuk lagi kemaluan ataupun kemaluan lelaki tu belum masuk dalam kemaluan perempuan, maka tak wajib mandi wajib. Kecuali jika keluar air mani. Cerita dia tak dan masuk apa-apa lagi, tapi dah keluar air mani, maka ketika tu wajib mandi wajib. Yang mandi tadi bukanlah di atas sebab berjimak, tapi di atas sebab keluarnya air mani, sama ada lelaki ataupun perempuan. Disebut dalam kitab Al-Muhazzab dalam jilid yang pertama. Baik, disebut juga farash. Yang kita sebut sebagai farash ni apa? Farash di sini merujuk kepada lubang khubul ataupun dubur. Yang ini lubang kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Manusia ataupun binatang. Binatang pun dipanggil sebagai farash. Sama ada masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Masuk je yang tu, ataupun lubang tu dikira juga sebagai orang mati pun juga disebut farash, sama ada hidup juga disebut sebagai farash. Manusia aja, bila hidup dia panggil manusia, bila mati dia panggil jenazah. Kita. Baik, permasalahan. Mandi wajib jika jimak walaupun tidak keluar air mani, tetapi jika bermimpi, bersetubuh dan tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Baik, gini keadaan dia. Dia kata wajib mandi jika jimak walaupun tak keluar air mandi. Dia dah berjimak, maksudnya dah memasukkan kemaluan dalam Allahumma salli ala Muhammad, dalam kemaluan isteri, kemaluan suami masuk dalam kemaluan isteri. Tapi tak keluar air mani. Mungkin tengah-tengah berjimak, mungkin anak jaga, ataupun tengah-tengah jimak ada emergency berlaku, rumah terbakar. Rumah terbakar, takkan nak terus jimak pun, berhentilah. Maka berhenti tadi tak dan keluar air mani. Laki tak dan keluar, perempuan pun tak dan keluar. Apa ni? Allahumma salli sama. Maka apa yang kena? Maka adakah wajib? Wajib mandi wajib. Maka keadaan ni adalah berbalik kepada syarat yang keempat tadi, yakni ketika bersetubuh, bukan bab keluar air mani. Baik, dia kata pula kalau dia mimpi, mai satu mimpi, tidur, lepas tu mimpi bersetubuh ataupun mimpi basah dia panggil. Maka mimpi basah tadi tak keluar air mani, dia jaga-jaga air tak keluar air mani pun, maka ketika tu tak wajib mandi. Yang kedua, wajib mandi walaupun zakar berbalut dengan sesuatu. Baik, contohnya kalau dia bersetubuh, zakar dia walaupun dibalut, yakni kemaluan lelaki itu dibalut dengan sesuatu. Makna berbalut ini mungkin dia pakai alat-alat. Kalau ada budak-budak tak apalah sebut ni sebab ilmu ni untuk education, bukan untuk nak imajinasi pelik-pelik. Adalah contoh dia menggunakan kondom. Jadi berbalut dengan sesuatu, maka dah bersetubuh, maka wajib dia kena mandi wajib. Yang ketiga, wajib mandi ke atas orang yang meliwat dan diliwat. Meliwat haram. Meliwat tu haram walaupun suami isteri. Saya ulang, meliwat tu haram walaupun suami isteri. Tetapi jika berlaku, wajib kena mandi wajib. Sebab ada golongan gay ni ramai. LGBT ni, kita pun heran mana boleh main selera jantan dengan jantan ni, gila tuan. Tak boleh nak bayang lah tuan, macam mana lelaki dengan lelaki boleh berkenan. Wallahu alam, doa bagi Allah bagi taufik hidayah. Saya pernah sampai tahun ni bulan 2 bulan lepas. Bulan 2. Saya dengan sahabat saya Cik Khairul dengan Aiman, kami pergi ke Jordan. Jadi sampailah di Laut Mati. Tuan-tuan, Laut Mati ni kisah dia berkaitan. Laut Mati ni memang tuan-tuan duduk atas laut tu terapung je, tak boleh selam. Tak tenggelam kita sebab dia kata pekat sangat kadar garam tu sampai membuatkan tak boleh nak selam. Terapung kita. Siapa tak boleh berenang insya-Allah. Dia di antara sempadan, nampak sebelah sana Israel, belah ni nampak kita duduk di Laut Mati di Jordan. So di kawasan tu adalah wujudnya kaum Sodom dulu. Siapa kaum Sodom? Adalah kaum Nabi Lut alaihi salam. Ya Allah sebut dalam Al-Quran kan. Mereka ni diazab di antara dalam surah Al-Ankabut hanya disebabkan mereka ni suka meliwat. Gay lah. Jantan dengan jantan, perempuan dengan perempuan. Ni menjadi masalah. So benda-benda macam ni tolong. Tetapi jika keadaan tu berlaku, benda ni haram,
maka wajib dia kena mandi wajib. Sama ada yang meliwat ataupun yang kena liwat. Sama ada yang si pembuat, pemangsa dan juga mangsa. Yang keempat, tidak perlu memandikan semula mayat yang diliwat atau dirogol kerana taklif adalah untuk mukallaf. Jadi hukum syarak hanya pada orang yang tertaklif dengan hukum sahaja. Jadi orang yang masih hidup, bukan orang mati. Kenapa nak liwat orang mati itu rogol? Baik tuan-tuan, sebab benda ini berlaku. Kan berlaku kan ada satu kes ditangkap seorang doktor yang ditangkap. Saya tak pasti, tahun lepas aku tak silap. Seorang doktor ni dia rogol mayat. Maksudnya kan kena bedah siasat. Bila seorang mayat perempuan ni mati, muda lah takkan umur 70 kot. So mayat perempuan ni mati, doktor ni patutnya kena buat bedah siasat. Dia buat bedah siasat. So waktu bedah siasat tu tiba-tiba tak tahulah mai macam mana saya ni lagi, saya heran. Kalau hak tadi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, kita pening dah pala. Yang ni lagi pening pala, tuan-tuan. Dia pi rogol mayat perempuan tu. Dan video tu sebab dalam rumah mayat ada CCTV, dia terlupa. Dia pi rogol mayat tu. Nampak dalam video tu dia rogol tu. Waktu benda-benda yang macam ni tu dia kata kadang manusia ni bila setan dengan iblis yang disebut dengan manittaba hawahu, dia menurut kepada hawa nafsu ni, gelong kita lebih teruk daripada binatang lain. Tu boleh kata. Tak terbayang, tetapi dalam kitab fiqh ni dah 100 tahun dah bincang. Dah wujud benda-benda yang macam tu. Walaupun jarang-jarang jumpa, tapi ada. Hanya liwat ataupun rogol jenazah ataupun mayat. Tak tahulah dia main nafsu macam tu. Kita pun tak tahu. Dia memang dalam alam ni Allah jadikan manusia ni dia ada macam-macam jenis. Ada orang yang saya pun baru tahu, ada orang lelaki yang dia terangsang hormon dia terangsang bila dia tengok orang perempuan yang mengandung. Ada orang macam tu. Saya macam ya Allah. Dia tengok, sebab tu hati-hati para muslimat ataupun kakak-kakak kita, ibu-ibu yang ada. Kalau kamu mengandung ni, jangan duk ambil gambar yang nampakkan tubuh badan, yang nampakkan dia panggil apa? Dia panggil apa? Baby bump. Jangan duk. Sebab ada orang lelaki dan ramai orang lelaki, dia ada satu grup saya tengok. Ada satu grup, bukan saya masuk grup tu, tapi depa viralkan, saya pun tengoklah ada beratus orang yang depa suka. Pada dia tengok baby bump tu menaikkan nafsu syahwat dia. Tu kata gila manusia ni. Ada orang yang dia panggil pedophilia ke apa? Dia pedofilia apa dia? Dia kurang tu lah. Dia suka budak-budak. Dia tak suka orang dewasa. Dia tak suka orang dewasa. Padahal ni hak dewasa ni ramai ni. Hak yang duk belum nikah ni. Tu. Allahumma salli sama Nazilah Ismail belum kahwin. Nadirah Yuhyi tu belum kahwin. Amirah Kamil belum kahwin. Hampirlah cari mereka ni. Bujang. Pergi jumpa mak mereka, ayah mereka. Minang. Buat bagi elok lah. Dah. Tapi ada manusia yang dia jenis perangai huduh ni, dia suka dengan budak-budak. Dia pergi cari budak-budak ni. Umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Dan benda ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Lepas tu kadang-kadang kita tak boleh nak fikir budak-budak kan. Tapi benda tu wujud. Maka hati-hati. Lepas tu kata Nasul, sampai akan dibincangkan dalam kitab fiqh ni, kita duk pegang ni. Rogol jenazah. Wujud. Jenazah. Maksudnya jenazah tu dah siap dimandi wajibkan dah. Pedofil. Pedofil. Dia memang ada. Malah ada laman lucah khas untuk pedofil. Yang kita herannya berjuta orang subscribe, sanggup bayar. Ingatkan masuk kelas je, masuk kelas marketing, masuk kelas pengurusan, masuk kelas bercakap je nak kena bayar duit. Masuk tengok laman lucah pun ada yang bayaran yang ada orang yang sanggup keluarkan. Maka Syamsul Faham belum kahwin, saya ana tag zaujah dia nah. Syamsul Faham kata dia belum kahwin, saya kita tag zaujah dia. Zaujah Syamsul Faham ni dia cengeng sikit tuan. Jangan pitching lebih single. Mirah. Baik. Maka hati-hati. Baik, dia kata apa lagi? Yang kelima, jika lelaki memasukkan zakarnya ke dalam faraj binatang atau duburnya. Ini binatang, maksudnya sama ada dia ni meliwat binatang ataupun dia rogol binatang daripada depan, kemaluan depan bagi yang betina, ataupun yang jantan dia pergi ikut belakang.
maka atau binatang memasukkan zakarnya ke faraj perempuan. Orang perempuan dia ambil binatang, dia masukkan faraj binatang ke dalam dia punya kemaluan depan ataupun belakang. Wajib mandi wajib pada manusia. Manusia tu wajib mandi. Sama ada lelaki dia masukkan kemaluan dia pada binatang ataupun perempuan dia memasukkan kemaluan binatang dalam faraj dia. Wajib mandi wajib pada manusia, tidak pada binatang. Ingat, binatang tidak tertaklif dengan hukum syarak, adapun manusia wajib. Ni pun ada panggil passion. Manusia yang gelong, dia jenis suka dengan binatang. Ada tuan-tuan. Itu kadang-kadang tuan-tuan ni kata akhir zaman yang disebut dengan watazharul fitan, fitnah yang Allah datangkan dengan kepelbagian benda sehingga kan bengongnya manusia ni dengan binatang pun dia ada nafsu. Sehingga kan kalau tuan-tuan tengok berita tahun lepas di Amerika Syarikat, di Australia, di Australia, seorang perempuan ni berkahwin dengan anjing dia. Dan dia berkata apa? Dia bahagia, dia bersetubuh. Hampir setiap hari dengan anjing dia dan dia tak sabar nak dapat anak dengan anjing dia. Kita tu pening kepala apa baik. Nak keluar perkataan yang tak elok-elok sangatlah ni. Dan benda ini wujud. Sebab tu tolong perhatikan tuan-tuan yang ada anak-anak. Kita sama-sama lah perhati anak-anak. Sebab zaman ujian ke atas anak-anak kita sekarang lain-lain. Zaman kita mungkin duduk di rumah, kita nak bercinta pun bercinta pakai surat, lipat-lipat berbedak jenis baby baru hantar. Dulu nak jumpa lelaki perempuan pun susah, nak berkomunikasi pun payah. Tapi sekarang ni disebabkan teknologi di hujung jari, maka datang dengan apps ataupun website-website yang unfilter ni, yang tak ditapis ni, membuatkan ujian ke atas anak-anak kita ni jauh lebih berat. Sebab apa dibincangkan dalam kitab fiqh? Walaupun mungkin di zaman ni, di zaman Syekh Salim, almarhum Syekh Salim kita ni tak berlaku benda-benda macam ni, tapi dah dibincangkan ulama, diberikan rasa ataupun diberikan ilmu untuk mereka ni menulis benda-benda yang dia yakini dalam bab muasarah ke depan tu akan berlaku. Maka dalam bab dengan binatang ada, dengan jenazah ataupun dengan mayat ada, laki dengan laki, perempuan sama perempuan pun ada. Hakikatnya yang terlibat wajib mandi wajib. Tak berkecuali siapa pun. Yang kedua, baik kita ambil sikit sebelum kita nak pergi kepada kuis. Yang kedua, yakni keluar air mani. Yang pertama tadi ketika memasukkan hasyafah, yakni kepala zakar ataupun kemaluan ke dalam faraj. Faraj ni faraj perempuan lah. Ataupun dia meliwat lelaki, laki sama laki, wajib juga mandi wajib. Yang masuk kena mandi, yang dimasukkan pun kena. Maksudnya yang suami kena, yang isteri pun juga kena mandi wajib. Yang kedua, ketika keluarnya air mani, bagi lelaki dan perempuan sama ada mimpi ataupun jaga. Maksudnya sama ada datangnya mimpi basah ataupun dalam keadaan keluar air mani ni, sama ada keluar secara sendiri ataupun secara berhubungan suami isteri. Melihat sesuatu yang menggairahkan, dia tengok orang-orang seksi, datangnya gairah, keluar air mani. Sebab tu tambah-tambah sekarang kan banyak ujian dia. Tahun ni Allah selamatkan kita. Kalau tahun-tahun sebelum ni duk pergi bazar Ramadan, duk tengok kadang-kadang bukan beli barang makan sangat, duk suka duk tengok orang. Duk tengok awek ni segoknya, tengok hak ni segok. Sebab tu biasanya peniaga-peniaga yang untung banyak ni yang tak awek-awek yang cantik-cantik. Tak percaya try tengok. Hak duk jual makcik umur 5-60, dia bukan main singgah sangat, tapi ada awek tu jaga kedai, Allah tengoklah dengan pakaiannya, dengan rupa dia. Sebab tu di Shah Alam beberapa tahun lepas kan, nasi lemak anak dara. Beratuk orang makan ni. Saya duduk pergi mengajak di Masjid Negeri Shah Alam. So dia kata ustaz, jom bila kita nak try nasi lemak anak dara. Kita pun lalu, saya abang driver saya, jom kita lalu tengok. Tuan-tuan, saya lalu tengok orang beratuk macam nak dapat duit berimu. Punya ramai. Saya tanya dekat jawatan kuasa masjid, sedap sangat kan nasi lemak anak dara tu? Dia kata, biasa je ustaz, sedap, tapi biasalah. Maksudnya makcik lain peniaga lagi sedap. Tapi disebabkan apa? Sebab dia punya brand nasi lemak anak dara. Baik, try esok buat perniagaan nasi lemak anak teruna. Tuan-tuan, hang makan sendiri nasi tu pada muka. Sebab perempuan tu dia ada daya tarikan. Sebab tu kalau kita tengok orang yang jual kereta Ferrari, Lamborghini,
nak lancarkan kereta Honda, nak lancarkan kereta apa-apa, termasuk X70 hari tu nak dilancarkan. Apa yang dia gunakan? Dia menggunakan objek perempuan. Dia letak orang perempuan. Jarang kita tengok nak lancar kereta boh orang lelaki. Orang muntah, pergi tengok tu muntah tuan, muntah berjemaah. Nah, orang tak buat. Sebab tu hati-hati orang perempuan. Jangan sampai diri kamu menjadi objek kepada pemasaran sehingga menggairahkan orang lain. Ingat, kamu akan dapat dosa yang sama setiap saat daripada gairah yang dibangkitkan tadi. Duk tak duk pergi jadi iklan baju dalam. Tak ke gila? Dak dia kata, Ustaz, saya cari rezeki kat situ lah. Pakailah baju bergelok. Ni yang pergi pakai baju dalam saja, pakai baju ketat-ketat buat apa? Sebab takut. Bayaran tak setara mana. Dosa yang ditanggung tu sangat banyak. Sebab setiap saat tuan-tuan bayangkan kalaulah tuan-tuan buat contohnya jadi menjadi paparan kepada gambar-gambar yang seksi dan sebagainya. Bila tuan-tuan mati saat sekarang, Facebook tuan-tuan, Instagram tuan-tuan, media sosial kita masih berjalan. Kita dah mati dah duduk dalam barzah dah. Hari-hari duk tambah liability sebab apa? Orang buka Facebook kita tengok gambar baju dalam kita, tengok gambar duk kat pantai kita, tengok gambar mandi dia, tengok gambar macam-macam dia. Maka benda-benda macam tu. Sebab tu takziah kepada artis-artis yang mungkin baru berhijrah tapi ada gambar-gambar lama yang berdedahkan aurat. Dari segi hukum dia wajib bertaubat nasuha dan dia kena usahakan berhubung dengan production yang dia pernah terlibat. Maklumkan kata jangan didedahkan dah gambar-gambar lama dia yang tak menutup aurat tu. Tetapi atas hak mutlak kawan tu pula. Dia kata, suka hati aku lah, filem ni aku punya. Aku dah bayar kah dekat hang royalty. Aku dah bayar dah kat kamu ni gaji dulu. So kamu tak ada hak nak halang. Tu jadi bahaya. Lepas tu hati-hati. Khususnya para perempuan lah. Laki ni jarang ada tengok model orang lelaki, orang Malaysia, orang Melayu kita jadi model spender apa semua ni, tak ada. Jarang orang ambil. Bukan sebab tu hati-hati dalam bab ni. Sebab tu bila melihat sesuatu yang menggairahkan, dalam bab menggairahkan ni, tahun ni Allah selamatkan kita, tak payah pergi bazar Ramadan. Semua tak payah pergi. Selamatlah. Tak payah duk tengok benda pelik-pelik dah. Balik tengok je lah. Tengok bini, anak-anak di rumah sudah. Dia kata, Ustaz, tapi bini tak seksi, hang belilah pakai yang seksi-seksi, bagi kat bini hang. Kan nak orang bagi bini orang pakai aku, hang bini hang lah pakai. Dia kata, Ustaz, tapi tak best hang suruhlah macam mana hang nak tengok tu. Suruh bini ni FTA ke apa, hang buatlah macam mana nak buat pun. Dan suami isteri tu tidak ada batas, tidak ada hak dia. Baik, berfikir-fikir ataupun keluar tanpa sebab, sama ada sedikit seperti satu titik ataupun banyak. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita tanda takat tu dulu. Esok malam kita akan sambung dalam bab permasalahan keluar air mani. Esok malam kita akan sambung pada permasalahan keluarnya air mani. Sebab kita nak kena bagi laluan dalam 15 minit untuk Kahoot game, untuk kuis kita pada malam ni, insya-Allah. Hari ni apa hari bulan? Hari ni? 16/4. Okey. Nanti kita berhenti dulu takat bab yang kedua. Esok kita akan sambung berkaitan permasalahan pada keluarnya air mani. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, tuan dah bersedia ke untuk kita? Sihat ke Ustaz? Di samping keluarga, alhamdulillah sihat-sihat. Anda sihat dah semalam sakit perut sebab anda tak makan daripada pagi. Anda tak makan daripada pagi sebab mesyuarat. Untuk makluman sekarang anda tengah siapkan apps Tadarus yang pertama, yang kedua mesin ATM beras dah sampai tadi. Lepas tu misi bantuan COVID-19 ni, setiap hari beratus orang kita duk bantu. Kemudian another thing adalah beberapa benda untuk Ramadan kit. Jadi banyak sangat benda, meeting non-stop. Daripada pagi, start daripada pukul 7 meeting, sambung pukul 9, sambung pukul 11, sambung pukul 2. Sambung non-stop tu, saya sampai terlupa nak makan. Jadi pukul 6.30 baru makan. Saya makan pula makan lontong sikit. Jadi bila makan lontong, tak tahu mungkin pedas. Jadi sakit perut. Dah datang studio dah. Staff saya pun dah set up semua, alhamdulillah dah. Tapi tak payahlah, sakit perut. Lagi nampak uduh sangat mengejak dalam keadaan sakit perut. Jadi baik tuan, semua dah bersedia ke? Cuba tulis apa-apa, bersedia ke belum ni? Untuk kita nak masuk pada jadi Kahoot game kita insya-Allah malam ni. Soalan ada lebih kurang 10 soalan. Soalan ada 10 soalan. Sebahagian besar adalah soalan-soalan yang hampir kesemuanya soalan yang dibincangkan pada malam ni.
Yang saya sebut dalam kuliah tadi, sahabat saya waktu saya duduk kuliah tadi dia tulis apa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang saya ajak dia terus buat soalan. Tuan-tuan, okey, siapa sedia? Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Atikah Yusof, okey, dia kata dah sedia, I'm ready. Macam mana nak join Kahoot? Okey, minta boleh bagi link terus. Okey. Siapa yang tak boleh masuk melalui dia panggil True Browser. True Browser ni masuk tekan-tekan boleh masuk. Tuan-tuan boleh daftar apps dia, boleh download apps Kahoot. Download apps Kahoot, sebab bukan pada pengajian saja, kadang-kadang tuan-tuan boleh gunakan dalam sudut yang lain. Kenapa dia sangkut ni? Elok dah. Okey, baik. Bagi link tu. Okey, tuan-tuan tengok dekat link tu. Kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan tak boleh direct through browser, maksud tuan tekan terus boleh main terus, tuan-tuan download je sekejap, tak ada masalah. Saya bagi masa untuk 2 minit. Kita baca malam esok. Sebab malam ni tajuk berkaitan mandi wajib ni panjang, sebab tu saya tak potong. Tu pun masih banyak lagi, tak sempat kita nak habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, semua boleh tekan link tu dan masuk. Kalau tak boleh masuk melalui link, boleh download di Play Store ataupun di iOS, di Apple punya platform lah. Okey, baik, boleh tuan-tuan? Macam mana anda nak control di sini, Cak? Ni kita buka tadi, tapi tekan start. Okey. Tekan dekat host Klasik. Boleh tak? Tak boleh download memory fill. Memory full pada tu tak boleh nak bantu kau Atikah Yusof. Apa pinnya Ustaz? Okey, Ustaz, pin saya tunjuk kat sini. Baik. Anda tekan dah host. Ni okey. Ada dekat skrin. Jangan. Tab apa tu? Sekarang ni skrin mana? Okey. Sekarang nampak lagi nombor? Nombor pula dah. Nampak lagi tuan ni? Saya dah share skrin dah. Okey, saya dah share skrin dah. Kod dia 8187648. 8187648. Nur Amira nombor 1 masuk. Ayuyu nombor 2. Sebolehnya tulis nama sebenar, nama betul, nama Facebook tuan-tuan. Sebab mudah. Okey. Juara bertahan kita pun masuk, alhamdulillah. Okey, dah 20 orang, cuba Eling. Come on. Sama-sama kita sambil-sambil mengaji, kita buat test terus malam ni. Kalau ada yang tak betul, kita betulkan insya-Allah. Kak Zura Sikim pun masuk. Saya yakin malam ni bersama dengan anak dia, Iman. Moga-moga Iman sentiasa sihat insya-Allah. Acap, anda tak boleh page lain kan? Tak boleh collect ni. Okey, tak apa. Ambil handphone dah satu. Come on, dia 100 orang sahaja. Tuan-tuan yang lambat, tuan-tuan kena duduk dekat luar, jawab dekat luar. So tak ada, tuan-tuan tak dikira sebagai pemenang lah kalau jawab betul semua pun. Tapi join je lah, tak ada masalah. Jangan merajuk pula. Sebab Kahoot dia takkan cuma 100 orang. So saya pun tak ada nak buat apa. Okay, come on. Dah dekat 60 orang. Kak Tip kita pun masuk sama kita. Ni semua orang hebat-hebat semua ni. Kak Tip kita pun masuk. Buka di web. Tu Nur Alia Azman bagi tahu dekat Kak Atikah Yusof, kalau penuh tak gaduh download, buka dekat web je, True Browser sahaja. InsyaAllah. Okay, dah masuk Jack sahaja. Ustaz link kat mana? Bagi link sekali lagi. Okay, dah hampir 70 orang. Tak boleh pin, tak apa, bagi je lah lagi dia apa ni. Tu tulis dekat tu. Kak Rosmawati. Boleh tekan dekat link tu. Kalau tak boleh dekat link, akak boleh download terus. Cepat.
Mana lagi ni? Ada 200 orang. Ada 200 orang. So, bagilah 200 orang masuk. Bagi 100 orang. Ni baru 70 orang. Bro Acap, Sempoi. ZZZ, Aufa Malik, Amin, Nur Izati, Dayak, Badrul, Syukri. Buka kat Google pun boleh, tak perlu download. Ya, betul. Tak masuk game. Masuk oh. Tak rugi pun jawab. Tuan-tuan tak rugi apa-apa. At least dapat knowledge. Itu je. Macam kita masuk periksa lah. Masuk periksa, kalau kita salah semua pun, adakah rugi? Rugi pada gagal je. Tapi kita tahu sekurang-kurangnya kemampuan kita dalam menjawab itu boleh ataupun tidak. Sebab bila melibatkan soalan ibadah, bila melibatkan soalan hukum, dia tak boleh buat main ke tak boleh. Aku ni boleh ke tidak? The only way nak buat pengesahan adalah kita melalui dengan masalah. So, soalan adalah permasalahan. Bila kita tak boleh jawab, kita tahu, aku tak selesai lagi dalam bab ni. Sebab tu pada saya, cuba usahakan. Malam ni hantar wakil je Ustaz. Okey, boleh Abang Fuad. Bagi kat anak-anak pula. Biar dia berjawab tengok. Sebab kalau lah yang orang tua-tua ni kalah dengan budak-budak anak Abang Fuad, memang cak ayam kita tuan-tuan. Okey dah 70 orang lebih tuan-tuan. Kita buka lagi 15 saat. Kalau tak ada, kita consider yang mana ada sahaja. Boleh tekan dekat link tu dan terus untuk Allahumma salli ala sayyidina untuk kita direct through, untuk kita mulakan kuis sampai 80 orang. Okey, 80 orang. Okey, Kak Atika Yusof dah masuk. Alhamdulillah. Nur Alia Azman di antara juara bertahan kita. Hafizul Zainodi di antara naib juara untuk kuis kali yang pertama. Muhammad Fuad Tazali adalah juara bertahan dan juara bertahan-tahan. Dia 3 beranak menang. Falah masuk. Okey, baik. Sikit lagi. 80 orang dah masuk. Come on, 10 saat terakhir. Jom. Kalau tak ada, kita consider is done. Dan yang lain boleh tolong jawab di luar sahaja. Tuan-tuan yang ada anak di rumah, inilah waktu tuan-tuan bagi dia jawab di rumah. Bila lagi? Boleh? Okey, 5 saat. 80 orang dah masuk. 5, 4, 3, 2, 1. Pot. Dah habis Kita akan mulakan Kahoot pada malam ni berkaitan tajuk tentang mandi wajib. Berkaitan mandi wajib. Yang tak masuk lagi, tuan-tuan boleh jawab je kat sini, tak ada masalah. Tuan-tuan tengok je soalan ataupun ni, tuan-tuan jawab, respon je kat sini, tak ada isu apa pun. Kadang-kadang mungkin line slow, kadang-kadang mungkin line masalah. Jadi tak boleh nak masuk. Okey, 80 orang selesai. Kita akan proceed dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Apa baru duk masuk depan ni? Karut teh. Okey ya? Ya Allah. Kita tunggu saatlah, kesian pula dah. Lagi orang nak tutup baru dia masuk. Okey dah. Bismillah. Okey, 5 4 3 2 1 action. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah ada 90 orang. Soalan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu memandikan semula mayat yang diliwat atau dirogol. Betul atau salah? Baca bagi elok. Tidak perlu memandikan semula mayat yang diliwat atau dirogol. Okey, kita dah bincang tadi dengan jelas. Betul atau salah? Baca soalan bagi elok. Soalan ini kita buat susunan, tetapi kita buat keluarnya random. Saya buat susunan tadi. Apa itu makna, apa itu ni, tapi kita bagi structure dia selera sikit, baru mencabar. Baik, 28 saat. Tuan-tuan ingat, walaupun jawapan betul, tetapi kalau jawab lambat, maka jawapannya, markahnya akan berkurangan. Walaupun betul. Kalau salah memang sadaqallahul azim lah. So, dia kena cepat tangkas. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah betul. Tadi kita dah habaq dah. Mayat tak perlu dimandikan kalau mayat itu dirogol ataupun diliwat. Saya dah sebut dah tadi dalam pengajian kita bab permasalahan.
Nah, so ingat sampai mati, mayat yang dah dimandikan, tengok-tengok orang pergi rogoh, pergi liwat dia, maka tak wajib dimandikan semula. Ni jarang, permasalahan jarang berlaku, tapi disebut dalam kitab fiqh. Yang kedua, baik yang sekarang menulis Hafiz Laili, Dayat Atikah Yusof. Walaupun susah nak masuk tapi boleh duduk di atas. Nur Ali Azman. Cakap ni. Soalan yang kedua, let's go baby. Soalan yang kedua, bagaimana air mani boleh keluar? Yang kedua, yang pertama bersukan, yang kedua ketika bersin, yang ketiga ketika kemuncak syahwat, yang keempat ketika permulaan syahwat. Kita dah pernah bincang berkaitan air mani, air mazi, air wadi. Ada perbezaan. Air wadi terkeluar di antaranya ketika apa? Air mani keluar bila? Air wadi, mani, dia tu ada air dia semua ada. Tapi yang paling klimak dia apa? Ni air mani. Dia keluar waktu mana? Kalau salah jam kita ni, kena balik buka kitab fiqh balik. Sebab ada ketika kita buat kerja berat teruk sangat, dia akan keluar. Air itu najis. Wajib kena dibersihkan. Dia ada juga air yang kita bila kita tengok benda-benda syahwat, tak klimak pun, baru tengok. Tengok mai satu perasaan akan keluar juga satu air. Baik, jawapan dia adalah ketika kemuncak pada syahwat maka keluarnya air mani. Air mani tidak akan keluar ketika mana buat kerja berat. Air mani tak akan keluar ketika tengok permulaan syahwat kecuali orang yang ada masalah penyakit. Jadi alhamdulillah tahniah 70 orang jawab betul. Saya yakin ni ramai yang keliru. Ketika permulaan syahwat dan kemuncak syahwat. Tambah pula tuan-tuan duk tengah kalut nak ligan, nak bagi jawab betul. Baik, soalan yang ketiga. Okey, kita tengok sekarang siapa yang boleh. Nur Ali Azman. Nampaknya hero will come back again I think. Kita tengok dia mampu bertahan ataupun tidak. Insya-Allah, mudah-mudahan. Seterusnya, soalan yang ketiga. Jeng jeng jeng. Pengertian mandi dari segi bahasa. Ini awal tadi kita dah bincang. Yang pertama, menyimbah air pada badan. Mengalirkan air pada sesuatu. Mencebokkan air pada sesuatu. Membersihkan kereta. Saya rasa membersihkan kereta. Siapa salah ni tuan-tuan? Memang kena jentik. Kena setalat dengan aku ni. Okey, baik tuan-tuan. Menyimbah air pada badan, mengalirkan air pada satu. Ingat tadi kita dah bincang dari segi bahasa dan dari segi syarak. Ada dua. Lughah dan juga syarak. Dua. Yang awal itu apa? Adakah cebok, adakah simbah, adakah alir ataupun basuh kereta. Siapa basuh kereta ni memang hampa cari pasal ni. Tereng, ya Allahu Rabbi, ada juga makhluk Allah yang menjawab basuh kereta. Apa kena mengena mandi dari segi bahasa dengan basuh kereta, habis orang tak ada kereta nak mandi macam mana cik oi? Jangan tergopoh gapah. Ingat kita dah bincang dari segi bahasa mengalirkan air, bukan menyimbah. Maksud menyimbah ni berum ambil air, jenuhlah nak mandi macam tu. Ataupun mencebok, bukan cebok, dia mengalirkan air. Tengok siapa yang kena. Nampaknya Muhammad Syafiq potong tangkona. Sakinah Kaisarah nombor 2. Wawa Naharin, Syazwan Fuad dan Hafizul Zainurdi masuk dalam list shortlisted kita. Nur Alia mungkin terkebelakang sikit kali ni. Tengok soalan yang keempat. Bismillah. Air mani adalah suci dan tidak najis. Betul atau salah? Air mani suci dan tidak najis. Betul atau salah? Keluar air mani wajib mandi wajib. Tapi air mani itu sendiri kita dah sebut banyak kali. Adakah dia najis? Clue dia, air mani kalau dihimpunkan contohlah 2 kolah boleh ambil wuduk. Maka dia ni najis ke tidak?
Gurau, kita tak salah, tak marah. Ada. Okay, air mani ni najis atau tidak? Tidak najis jika dah kering. Jika tengah cair. Juga, walaupun tengah cair pun, juga tidak najis. Cuma benda tu, benda yang tak elok. Okey, jawapannya adalah betul. Air mani tak najis. Ni ramai yang keliru. Air wadi najis. Air madi juga najis. Tapi air mani tidak najis. Sebab tu ada hadis ketika mana yang baginda Nabi SAW sebut ketika air mani yang terlekat pada cadar tempat tidur Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW cuma lap bagi terkeluar saja air tersebut dan digunakan untuk solat, menunjukkan bahawasanya tidak najis. Cuma benda tu benda yang tak elok lah, tak comel lah. Kalau kita yang boleh basuh lah lagi elok, itu sahaja. Tapi dari segi hukum, air mani itu adalah tidak najis, suci dan tidak najis. Baik, soalan yang keempat. Ni soalan ni agak keliru, tapi ilmu ni penting. Tolong dan tolong ingat. Tolong dan tolong ingat. Jawapannya adalah betul. Muhammad Syafiq meneruskan memanjat. Kalau Fadli Fuad next YB dia kata kalau kena air liur, kalau air liur yang keluar ketika tidur, itu adalah najis. Tapi kalau air liur biasa ni tak najis. Kalau cakap-cakap keluar air liur, maka tak najis. Jadi tapi kalau air liur yang keluar ketika tidur, air liur basi tu, itu najis. Sebab tu air liur basi ni dia bau dia lain macam sikit sebab dia keluar daripada perut. Baik, seterusnya soalan yang kelima. Mandi wajib. Wajib jika berjima walaupun tidak keluar air mani. Mandi wajib jika berjima, ini bersetubuh, walaupun tidak keluar. Betul atau salah? Maksudnya kalau berjima tapi tak keluar air mani. Tak keluar air mani, jiran mai tadi, jiran ketuk pintu kalut ataupun anak jaga raya-raya guling-guling, kita pun tak sempatlah keluar air mani. Wajib ke tidak mandi wajib? Tadi kita dah sebut. Awal tadi kita dah bincang. Fadli Fuad dia kata kalau tidur ya, kalau tidur itu adalah air basi, air liur basi. Air liur basi adalah najis. Okey, baik tuan-tuan, baca soalan bagi elok, tak apa tuan-tuan. Yang jawab salah dia tu ustaz mikrofon tak boleh menang dah, tak apalah, at least jawab untuk ilmu pula. Jawab untuk ilmu. Niat daripada awal lepas tu untuk ilmu. Baik. Alhamdulillah, tahniah. Ya betul, kalau dah berjima maksudnya dah memasukkan hasyafah. Dah masuk dah kemaluan di antara kemaluan walaupun tidak keluar air mani, maka wajib kena mandi wajib. Jelas Next kita tengok siapa yang masih di atas. Wawa Naharin telah memotong dan zek. Mai daripada mana pun kita tak tahu, tiba-tiba dah duduk pada tang nombor 2. Hafiz Zanuni alhamdulillah sedang istiqamah untuk memastikan beliau di antara yang terhandal untuk mengekalkan kejuaraan insya-Allah. Baik, soalan yang ke-6. Yang manakah bukan contoh diwajibkan mandi wajib? Yang pertama, bersetubuh. Yang kedua, kaki terpijak tai ayam. Yang ketiga, mengeluarkan air mani. Yang keempat, kematian. Susah soalan ni. Siapa salah yang ni memang kena masuk dalam keranda yang disediakan tu. Siapa salah, masukkan dalam keranda yang disediakan. Soalan 10 semua. Adik Zamri, soalan ada 10 soalan. Saya ulang sekali lagi, yang manakah bukan contoh diwajibkan mandi wajib? Maksudnya, apa keadaan yang kecuali? Untuk kena mandi wajib ni apa? Bersetubuh kena mandi wajib tak? Kena. Okey. Keluar yang mandi kena mandi wajib tak? Kena. Kematian? Wajib. Pijak tai ayam? Kena mandi wajib tak? Tuan-tuan nak pergi masjid, terpijak tai ayam. Kena mandi wajib ke tidak? Deng. Tengok jawapannya.
Okey, betul. Ada juga seorang, tak apalah, seorang mengeluarkan air mani. Mungkin dia belum balik dan belum pernah keluar air mani. So, dia keliru sikit kat situ. Jadi terpijak kaki tai ayam, tak wajib mandi wajib. Kalau tidak, jenuh kat masjid tu kena sediakan car wash untuk manusia. Sebab mungkin terpijak tai ayam, nak kena pergi mandi wajib, jenuh lah kan. Maka Islam bukan agama yang zalim. Islam ni agama yang rahmat kepada manusia. Kerana kepada manusia dan alam semesta tu sendiri. Jadi Alhamdulillah tanya ada satu saja, itu pun mungkin dia terkeliru. Puas hatilah saya Alhamdulillah. Tak apa Fadli Fuad, tak ada abang Fadli Fuad, tak ada masalah. Jawab kat sini pun insya-Allah. Ilmu is yours insya-Allah. Baik, next. Wawa Naharin masih mengekalkan dominasi beliau. 17 orang. Daripada total kita hampir 90 orang, 17 orang straight tak salah langsung. Tahniah. Yang salah pun tak ada masalah. Kamu dapat ilmu. Baik, next. Soalan yang ke-7. Ustaz Yaakob yang lagi saya cerita. Mandi dari segi syarak pula bermaksud tadi dari segi bahasa. Yakni mengalirkan air pada sesuatu. Dari segi syarak pula, yang pertama, mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Yang kedua, mengalirkan air ke sebahagian badan dengan niat tertentu. Maksudnya lebuh sebahagian bahagian tertentu sahaja. Ataupun yang ketiga, menyiramkan air ke seluruh badan dengan niat sahaja. Aku berpuasa esok hari. Maksudnya tengah-tengah mandi, kan buat ayak tu dia kata apa? Aku nak puasa esok hari. Dia double terus. Ni dia kata sambil menyelam minum air. Dan yang keempat, bermain air di dalam bilik air. Apakah makna mandi dari segi syarak? Adakah masuk bilik air main ayak? Ataupun masuk bilik air niat puasa? Ataupun masuk bilik air mandi tu kita ambil air bauh kat tangan, kaki ke apa sikit? 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah, ramai yang bagi perhatian. Mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Cuma ada juga makhluk hamba Allah yang nak kena timbang ni. 3 orang ni dia kata menyiramkan air ke seluruh badan dengan niat sahaja. Aku berpuasa esok hari. Apa kena mengena hang masuk belayak dengan puasa, niat puasa oi? Ini mesti kalut ni. Ataupun dia dah salah, dia kata lah aku hantam sajalah. Jawapannya adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Bila kita niat untuk mandi, untuk bersihkan diri, dan nak kepada apa yang Allah arahkan, dapat pahala. Tapi kalau mandi sahaja, rugilah. Itu hanya pada keharusan mandi. Baik, soalan yang ke-8. Kita tengok siapa yang masih mendominasi. Adakah Wawa? Wawa telah terjun ke dasar lautan nampaknya. Up to 8th place. Tips is the highest climber. Kak Tip duduk nombor 8 tapi kenaikan yang agak mendadak. Z ni siapa dia ni? Hafizul Zaidondi. Jangan bagi dapat nombor 2 orang ni. Itu nombor 2 lah. Rugi. Nitamin Abdul Rashid, untuk makluman Hafizul Zaidondi dia dapat nombor 2 pada kuis yang pertama minggu lepas. Dan dia infakkan semula duit tersebut untuk bantuan asnaf. So saya, bila tu duit peribadi, saya transfer terus ke akaun. Dan saya tunjuklah bukti saya transfer. Saya orang kata, Ustaz, jaga Darul Murtada, Ustaz masuk dalam poket Ustaz balik. Tak, wallahi saya transfer untuk bantuan tersebut. Terima kasih kepada Hafizul hari itu. Baik, kita tengok soalan yang ke-9. Soalan 8 ni. Contoh hukum mandi wajib ialah. Contoh hukum mandi wajib ialah. Yang pertama, niat hanya untuk membersihkan diri. Mandi sunat hari raya. Mandi sunat yang dinazarkan. Mandi air yang dicuri atau dirampas. Maksudnya contoh mandi wajib. Jadi kita sebut dah. Ada 5. Wajib, harus, sunat, makruh, haram. Yang sunat apa? Mandi raya, sunat Adil Fitri, Adil Adha. Yang haram apa dia? Curi ayat orang, merampas harta ayat orang lain. Guna ayat jiran sebelah tak dimaklum. Maka mandi tersebut jadi haram. Yang manakah yang menjadi mandi itu jadi wajib? Tadi ada 2 keadaan. Satu, mandi wajib itu sendiri. Setelah dia berjima ataupun keluar haid, nifas sebagainya, maka dia wajib kena mandi. Yang kedua, apa dia? 5, 4, 3, 2, 1.
Jawapan dia mandi sunat yang dinazarkan. Kan dah sebut tadi bila nazar jadi wajib. Asalnya tak wajib. Tapi sebabkan dia nazar, dia mewajibkan benda tersebut. Dia kata kalau coronavirus habis, aku nak buat mandi sunat. Aku nak buat mandi ni. Aku nak kena sembelih lembu. Aku nak kena pergi Mekah. Aku nak kena botokkan rambut. Maka nazar tersebut jadi wajib. Okey, jelas? Teng tereng. Oh, Z telah terjun dipotong oleh Hafizul Zainurdi. Oh, kali ni dia tak kalah. Dia kata hari tu boleh hari tu dia kena potong tang kono. Hari ni dia pula potong tang kono. Nah, baik, seterusnya soalan yang ke-9, second last. Farash itu bermaksud apa? Garaj kereta. Wow, bijaksana. Yang kedua, penyelam profesional. Yang ketiga, lubang hubul ataupun dubur. Yang keempat, warisi mati. Farash itu bermaksud apa? Adakah farash itu seperti garaj? Sebab namanya lebih kurang sama. Ataupun farash itu menjadi penyelam profesional. Adakah kamu nak menjadi farash? Penyelam profesional. Yang ketiga, adakah lubang hubul ataupun dubur? Hubul adalah depan, dubur adalah jubuk ataupun punggung. Dubur yang kemaluan belakang, orang kena panggil jubur ataupun punggung. Kubul adalah kemaluan depan. Yang keempat adalah adakah warisi mati. Bila ustaz bercakap ada tulisan tutup. Okey, so jawapannya adalah lubang kubul ataupun dubur. Alhamdulillah kali ni semua cemerlang, gemilang, temberang. Siapa buat lain tu memang kena katok lah. Okey. Sajak jawab Fajar. Fajar tu hadut naik pagi-pagi tu abang kat Sajak. Sumpah jadi susu Sajak baru dia tahu. Okey, dan soalan yang dah tengok siapa ni? Oh, Hafizul Zainuddin nampaknya semakin jauh dan menjarakkan diri dan hampir memastikan dia adalah juara hari ini insya-Allah, mudah-mudahan. Kak Azura Abdul Rashid nombor 3, Rashid Karim nombor 4. Tak apa, jangan bimbang. Kita akan tengok teng. Soalan yang terakhir, apakah contoh hukum mandi yang menjadi harus? Tadi yang wajib, yang ni harus pula. Yang pertama mandi wajib, adakah nama mandi wajib itu adalah satu penipuan? Yang kedua, hanya mandi dengan niat membersihkan badan, masuk niat nak bersih badan semata-mata. Yang ketiga, mandi sunat yang dinazarkan. Yang keempat, mandi menyelam ketika berpuasa. Yang manakah contoh hukum mandi yang menjadi harus? Maksudnya harus lah. Harus macam biasa, sepatutnya boleh dapat pahala, tapi sebabkan dia hanya masuk tu buat benda biasa je, tak buat apa-apa pun. Nak jawab macam mana Syakil? Dia kena tekan Kahoot tu, Syakil Abu Bakar tekan dekat link yang nak bagi tu dan daftar, masuk je jawab. Jawab pakai telefon biasa. Tak apa, lepas ni Syakil dia kena masuk daripada awal tadi. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Jeng. Jawapannya adalah hanya mandi dengan niat membersihkan badan. Sepatutnya dapatkan sebagai ibadat. Masuk tu sebab apa? Sebab aku masuk mandi ni, aku nak tubuh aku jadi cantik, tak berbau dan tak menjadi halangan untuk buat ibadah. Jadi alhamdulillah lah, cuma 4-5 orang, 6 orang saja yang salah, 68-nya jawab betul. Dan kita tengok siapa yang menaiki podium hari ini. Jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara tempat ketiga jatuh kepada Rashid Karim. Tempat kedua jatuh kepada Abdul Rashid. Pertama jatuh kepada Azura. Oh, maksudnya Hafizul Zainudi jatuh kepada tangga yang keempat. Oh, sekali lagi dia kena potong tangkona. Hari itu pun dia kena pada soalan yang ke-8 dan 9. Kali ini Hafizul Zainudi jatuh pada soalan yang terakhir dan Azura sekaligus merampas tahta kejuaraan merampas tahta untuk game Kahoot ini, mana bawa pulang RM100 lah insya-Allah.
Saya mohon Azura, Abdul Rashid dan Rashid Karim tolong komen di page saya, Muhammad Yaakob Isra. Dia ingat syarat dia terus komen dan PM di page Muhammad Yaakob Isra. Mungkin tuan-tuan tengok daripada page Kokom ataupun page Haji Asri, tolong datang ke page Muhammad Yaakob Isra dan komen dan messenger buat direct PM lah. Bagi nombor akaun untuk saya transfer kalau boleh malam ni juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan syarat dia adalah wajib kena share. Post pengajian ni wajib kena share dan saya akan transfer 100. Pada hadiah pertama Azura dapat 100, Abdul Rashid dan Rashid Karim akan dapat 50 dan RM50. Adakah ada anak orang yang sama ataupun anak beranak Abdul Rashid dan Rashid Karim ni? Baik, ada orang tanya kita kelas hari apa? Kelas insya-Allah setiap malam kalau tak ada arah melintang, Nur Izzatul Farzanah Roslan. Kelas kita setiap malam jam 8.30 insya-Allah. Mudah-mudahan kalau sempat join malam esok ajak anak-anak sekali. Kita masih dalam bab perbahasan bab mandi wajib. Untuk kita fahami kenapa kena mandi wajib dan sebagainya, ada 6 syarat dan sebagainya. Kita kalah pun kita share insya-Allah. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi mendengar pada malam ni. Jom sebelum kita habis kita baca surah Kahfi macam biasa. 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Siapa yang ni yang tak pegang Quran tak ada masalah, ikut saja bacaan insya-Allah. Yang dah ada wuduk, yang dah ada Quran tu lebih baik dapat pahala dengan memegang Al-Quran dan melihat Al-Quran dan baca Al-Quran. Siapa yang mungkin tak ada wuduk lagi tak ada masalah. Ustaz sihat ke? Alhamdulillah sihat. Semalam saya ada sakit perut sebab tak makan. Seharian semalam tak makan. Terlupa nak makan. Bukan tak makan apa, terlupa nak makan. Sebab ada mesyuarat daripada pagi sampai ke petang. Alhamdulillah hari ni sihat. Baik, entah boleh kita baca sama-sama. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat dan kebaikan untuk pertemuan kita. Kita buka dengan kebaikan dan kita tutup juga dengan kebaikan. Dan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبقون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang sudi menonton dan sampai pada penghujung acara. Hampir 2 jam pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah memberkati tuan-tuan, merahmati tuan-tuan. Dan sekadar itu dulu yang baik daripada Allah atas kelemahan di atas kedaifan ilmu saya bercakap. Sekian billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.